Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan berkait dengan 20 perkara yang dikira sebagai penyakit hati. Jadi pada malam ini sebagai sambungan perkara yang ketujuh, iaitu malas itu, pada muka surat 64. Pada muka surat 64 itu. Ini masih lagi berkait dengan contoh-contoh penyakit hati. Jadi perkara yang ketujuh ataupun G itu, iaitu malas, sikap malas itu. Jadi kenapa malas ini boleh dikatakan jadi satu sukatan lah dalam pendidikan, khususnya dalam pengajian tazkiyatun nafs. Sebab malas ini adalah merupakan satu kita kata senjata syaitan untuk merosakkan kehidupan manusia. Sebab itulah Nabi SAW dalam banyak bentuk lah doa yang Nabi SAW baca dan ajar kita supaya kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, misalnya. Itu salah satu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada al-ajz, yakni lemah. Jadi lemah, tak boleh nak buat sesuatu. Wal kasada, malas. Malas ni tidak lemah, ada kekuatan tetapi tak mahu buat. Itu dia panggil kasal. Ajz ni lemah, nak buat tapi tak boleh buat. Itu dia panggil al-ajz. Satu lagi al-kasal, iaitu ada kemampuan untuk buat sesuatu yang baik itu tetapi dia tidak mahu buat. Sedangkan perkara itu perkara yang perlu dibuat, dia tak mau buat. Itu mengikut ta'rif ulama dengan erti al-kasal. Kalau kita tengok dalam Qamus Dewan pun dia sebut begitu juga. Dia kata malah ni seorang enggan melakukan sesuatu, begitu ya dalam Qamus Dewan. Tapi dalam konteks syarahan hadis mengikut ulama, dia kata malah ni seseorang yang ada kemampuan untuk melakukan sesuatu yang merupakan fardiyah ataupun nafliyah, perkara fardu atau perkara sunat, dia tak mahu buat. Dia boleh buat tapi dia tak mahu buat. Dan perkara yang dia tak mahu buat itu adalah perkara yang perlu untuk dia. Itu dalam bahasa syariat dia panggil al-kasal. Kalau dalam bahasa Arab biasa sama saja dengan takrif Qamus Dewan itu, iaitu tidak mahu melakukan sesuatu. Tapi dalam agama dia ada tambahan, tidak mahu melakukan sesuatu dalam keadaan berkemampuan. Jadi sesuatu dia enggan, fardu atau perkara sunat atau perkara yang diperlukan oleh dia, tiba-tiba dia tak buat. Dia boleh buat, dia tak buat. Itu dari segi ta'rif, secara istilah syaraknya adalah malas. Dan malas dalam ta'rif itulah yang diminta. Tadi yang saya sebut tadi, ta'rif yang dikeluarkan oleh Imam Al-Munawi yang saya sebut tadi. Lagi Imam Hafiz Ibn Hajar, pensyarah kepada Bukhari ini, semasa dia menghuraikan hadis, itulah doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal, itu dia hurai perbezaan di antara ajz dan kasal. Sebab ajz pun Nabi suruh kita minta berlindung juga, kasal pun Nabi suruh kita minta berlindung juga. Jadi al-kasal mengikut Hafiz Ibn Hajar, seseorang meninggalkan sesuatu keadaan dia mampu melakukan sesuatu itu.
Tu makna dia ambil ta'arif yang lebih umum. Tapi kalau Al-Munawi tadi dia kata perkara tu perkara yang berkait dengan tuntutan agama, sama ada tuntutan wajib ataupun tuntutan sunat ataupun sesuatu yang diperlukan oleh kehidupan dia. Maknanya ta'arif Munawi itu lebih spesifik lah. Ta'arif ke sesuatu biasanya ulama petik kata-kata dia. Syekh Al-Asfahani dia sebut dalam kitab dia Az-Zari'ah, dia kata sesiapa yang tidak melakukan, bahkan mensia-siakan sesuatu yang sepatut dia buat, sepatut dia kena buat, tuntutan agama lagi, patut tuntutan keperluan hidup lagi. Tuntutan agama ni dua lah, sama ada fardu ataupun kita kata sunat. Lepas tu orang tidak agama pun buat benda tu, tiba-tiba dia tak buat. Lagu mana mengikut pandangan agama orang lagu ni? Dia kata insalakha minal insaniyah, orang ni sudah tertanggal sifat kemanusiaan daripada dia. Berat dia begitu. Minal hayawaniyah, bahkan sifat hayawan pun tak ada pada dia. Sebab hayawan pun anjing. Menata kera tu kita kata tak? Ni bahasa Kelantan kita sedap disebut kera ni. Kera tu anjing. Kalau tidak lapar dia, siapa dia nak makan dia? Sebab tu Syekh Asfahani kata binatang ni boleh hidup membiak sebab rajin tu lah. Dia kena cari. Lepas tu bila sudah berlaku keadaan itu, manusia itu wasara min jinsil mautah, dia sudah bertukar menjadi jenis mati. Dia sebut gitu. Ulama kata kata-kata dia ni sangat baik untuk motivasi kepada manusia. Dia tu sebenarnya mati dah tu malah. Baik. Cuba kita tengok. Itu beberapa pandangan ulama, banyak lagi lah sebenarnya. Cuma saya petik sebahagian sebagai peringatan. Baik. Bukan sahaja tertumpu pada zina, merompak, menyamun dan seumpamanya, bahkan juga melibatkan sikap yang negatif yang ditunjukkan oleh seorang. Jadi sifat negatif ni pun haram juga. Tak ada ulama kata malah ni mahmudah, semua kata mazmumah. Tak ada seorang pun ulama kata terpuji malah ni, kecuali hak malah juga. Tu mungkin dia kata bagus dia ni, aku juga kata. Mungkin sedari itu makruh. Tapi kalau dengan tetap duk main haji atas wakaf 3 je sehari dengan penuh istiqamah, hak ni berdosa. Berdosa bukan dosa kecil, dosa besar. Sekali-sekala tu yalah, tu kata boleh sepapai 2 jangan lebih. Tapi tu pun tak boleh nan hari, takut terganggu waktu belajar, tak boleh. Sekadar tutup saja ialah kalau jangan jadikan penyebab kepada tergendala jadual pengajian itu. Guru saya sebut gitu, jangan. Boleh tapi sekadar tu. Baik. Jadi antara sikap negatif yang diharamkan adalah sifat malas. Tak kira dia tu ada agama tak ada agama, bukan sifat manusia. Maknanya rajin itu merupakan amalan fitrah. Kita boleh ubahlah sikit kalau kita kata sifat Islam, tapi kata kita pun benci juga malah. Dia lebih bersifat orang panggil universal lah kita kata. Global sifat dia. Boleh tukarlah situ. Malas bukanlah sifat manusia. Apatah lagi kalau kita nak kaitkan dengan sifat orang Islam. Tentu tidak. Malas antara punca yang menyebabkan kerja terbengkalai dan banyak perkara menjadi sia-sia. Imam Ghazali yang sempat rujuk dalam Said Hawa rahimahullah ni, ada terjemah bahasa Indonesia, molek lah kena baca tu. Dia buat apa ringkasan kitab Ihya dan dia takhrij hadis-hadis dia tu. Hadis-hadis hakiki itu dia akan setengah tu dia buat, dia ringkas. Benda perkara yang melibatkan perkara yang tidak bersesuaian dengan syariat itu dia buat. Tapi sebab banyak kebaikan, antara dia sebut, anda sempat tengok, memang dia sebut bahawa khususnya sesuatu yang tidak molek lah. Misalnya dia mari masjid asal malah, bila malah bila mikir alasan dia nak ayat